Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan sambung untuk bahagian kedua bab 8 matematik tingkatan 4 di mana kita akan tumpukan perhatian kepada 8.2 sukatan serakan. Jadi disebabkan 8.2 ni agak panjang, jadi saya akan bahagikan kepada beberapa video dan video ini kita akan utamakan dahulu cara pengiraan untuk 4 jenis sukatan serakan. Jadi 4 jenis sukatan serakan tersebut ialah julat, julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai. Dan untuk keempat-empat sukatan serakan ni, kita akan nampak ada dua jenis soalan yang utama berdasarkan kepada maklumat yang dibekalkan, iaitu sama ada dalam bentuk set data atau dalam bentuk jadual kekerapan. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita lihat dahulu jenis yang pertama iaitu julat. Julat itu sebenarnya lebih kurang sama dengan apa yang kita belajar dalam 8.1, iaitu semasa kita menentukan beza untuk serakan. Julat tu sebenarnya hanya mengambil kira dua nilai, iaitu nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan terkecil. Jadi kita hanya setakat tukar nama tu, iaitu beza untuk serakan tu kepada julat sahaja. Jadi mari kita lihat contoh. Tentukan julat untuk set data berikut. Jadi seperti apa yang saya terangkan tadi, kita hanya perlu carikan dua nilai, iaitu nilai terbesar dengan nilai terkecil. Selepas tu kita hanya tolak sahaja. Jadi daripada set data ini kita nampak yang terbesar tu adalah 23, yang terkecil itu adalah 2. Maka kita ambil julat tu, kita hanya setakat tolak, iaitu 23 tolak dengan 2, kita dapat 21. Jadi begitu saja untuk soalan A. Mari kita teruskan dengan soalan B. Dan kalau anda nak cuba, anda boleh pausekan video dulu, cuba dahulu dan lepas tu baru bandingkan jawapan dengan video ini. Jadi kita ambil julat tu, kita hanya perlu tentukan nilai terbesar dan terkecil. Yang terbesar tu 35, terkecil tu adalah 3. Jadi kita ambil julat tu hanya setakat 35 tolak dengan 3 sama dengan 32. Jadi julat tu sebenarnya sangat mudah sahaja untuk set data. Jadi mari kita lihat pula jadual kekerapan. Jadi jadual di sini adalah jadual kekerapan yang biasa kita temui. Jadi setiap skor di sini kita diberi bilangan muridnya. Tetapi kita sebenarnya tak perlu pun tahu kekerapannya sebab kita hanya ambil kira nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jadi nilai terbesar tu merujuk kepada skor lah. Iaitu skor terbesar tu adalah 8 dan skor terkecil itu adalah 2. Jadi julat kita itu setakat kita tolakkan dua nombor ni, iaitu 8 tolak 2 sama dengan 6. Jadi nak tentukan julat tu adalah sangat mudah sahaja. Jadi julat itu adalah sukatan serakan yang paling mudah dihitung. Jadi mari kita lihat jenis kedua, iaitu julat antara kuartil. Menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul, kita mempunyai beberapa langkah yang perlu diikuti untuk menentukan nilai kuartil. Lepas tu baru kita tentukan julat antara kuartil, iaitu kita perlu tolakkan mereka. Jadi sebelum kita lihat langkahnya, saya nak terangkan apa itu kuartil. Kuartil itu sebenarnya adalah daripada perkataan quarter, iaitu satu suku. Jadi satu suku itu sebenarnya adalah 1/4 lah. Jadi anda boleh ingatnya 1/4 adalah kuartil. Jadi kuartil pertama tu sebenarnya merujuk kepada 1/4 data yang pertama. Lepas tu kuartil ketiga tu sebenarnya adalah 3/4 daripada data tu, iaitu 75% lah. Dan sebenarnya kita pernah belajar salah satu kuartil iaitu median. Median itu sebenarnya juga boleh dikenali sebagai kuartil kedua kerana dia di tengah-tengah, iaitu membahagikan data itu kepada setengah, iaitu 50%. Jadi di sini kita perlu ikut langkahnya. Sebenarnya langkah ini pun lebih kurang sama dengan apa yang kita belajar semasa tingkatan 2, iaitu semasa kita menentukan median. Itulah kenapa saya perlu sebut median itu sebenarnya adalah kuartil kedua. Jadi langkah pertama itu adalah kita kena pastikan atau kita perlu susun dahulu data itu mengikut tertib menaik. Kalau contoh itu sudah bagi data dalam bentuk tertib menaik, maka kita guna sahaja. Kalau belum disusun, baru kita perlu susunkan. Lepas tu nombor 2 pula, kita perlu tentukan median dahulu. Jadi nak tentukan median tu, kita juga boleh imbas kembali apakah langkah kita. Dan kita ada dua keadaan. Nanti saya akan imbas kembali pada langkah yang kelima lah. Jadi untuk nombor 3 tu pula, dia nak sebutkan di mana kita punya kuartil pertama tu. Kuartil pertama tu ialah data yang berada di tengah-tengah bahagian data sebelum median. Jadi untuk terangkan keadaan ni, saya lukiskan satu garisan lurus. Kita punya median tu adalah tengah-tengah, iaitu M. Lepas tu kita punya kuartil pertama tu adalah terletak di tengah-tengah data sebelum median. Di sinilah. Itulah kenapa saya cakap ini adalah 1/4 daripada data. Kita punya median tu adalah 2/4. Lepas tu kita punya kuartil ketiga tu adalah
data yang berada di tengah-tengah bahagian data selepas median, iaitu ini adalah kuartil ketiga, iaitu 3/4. Jadi begitulah penerangannya untuk menentukan di mana kita punya kuartil. Selepas tu macam mana pula kita tentukan kuartil tu? Jadi ada dua keadaan. Sama seperti kita punya median, kita perlu lihat dahulu bilangan datanya. Jadi bilangan data tu kita ada dua kemungkinan, iaitu sama ada ganjil atau genap. Jadi kalau bilangan data tu ganjil, kita ambil terus kita punya kuartil pertama dan kuartil ketiga tu, iaitu nilai yang di tengah-tengah itu. Lepas tu kalau kita punya genap pula, kita mesti kena puratakan dua nilai di tengah-tengah itu. Jadi ini sebenarnya sama langkah seperti semasa kita menentukan median lah. Lepas tu baru kita carikan jumlah antara kuartil, iaitu kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi apa yang kita perlu buat dahulu adalah kita mesti tentukan dulu nilai kuartil pertama dan nilai kuartil ketiga, baru kita boleh tolaknya untuk mencarikan jumlah antara kuartil. Jadi mari kita lihat contoh. Jadi contohnya di sini kita perlu tentukan jumlah antara kuartil bagi setiap set data yang berikut. Jadi sebelum kita dapat tentukan jumlah tu, kita mesti tentukan dulu di mana kita punya kuartil pertama dan kuartil ketiga. Dan untuk soalan ni kita perlu periksa dahulu adakah kita punya data tu sudah disusunkan mengikut tertib. Jadi perhatikan di sini untuk soalan A dan soalan B tu kedua-duanya sudah disusunkan mengikut tertib menaik. Maka kita tak payah lagi buat susunan semula. Jadi kita hanya perlu tentukan kita punya nilai kuartil pertama dan kuartil ketiga. Dan sebelum tentukan kuartil tu, kita perlu tentukan dulu di mana kita punya median. Jadi pertama sekali kita perlu kirakan dulu bilangan datanya, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi bilangannya adalah ganjil. Maksudnya kita boleh ambil terus nilai di tengah-tengahnya. Kalau anda tak pandai tengok tengah-tengahnya, kita boleh potong depan dan belakang tu. Potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang. Sehingga kita tinggal satu nilai sahaja di tengah-tengah dan itulah kita punya median. Jadi median tu adalah 13, iaitu di tengah-tengah tu. Selepas tu, kita perlu tentukan lagi bilangan data di depan median dengan di belakang median. Jadi kedua-duanya adalah 5 lah. 5 di depan, 5 di belakang. Jadi sekali lagi 5 itu adalah ganjil. Maka kita perlu tentukan nilai yang di tengah-tengahnya. Jadi untuk tengah-tengah ni, kita boleh potong lagi depan, belakang, depan, belakang. Dan kita punya kuartil pertama tu adalah nilai tengah-tengah ni, iaitu Q1. Jadi saya akan tuliskan saya punya Q1 tu sama dengan 6. Lepas tu saya akan ulang langkah yang sama untuk yang belakang. Kita ada 5. Maksudnya tengah-tengah tu adalah yang ketiga, iaitu 1, 2, 1, 2. Jadi ini dia saya punya kuartil ketiga. Jadi saya punya jumlah antara kuartil tu hanya perlu tolakkan dua nombor ini saja. Jumlah antara kuartil sama dengan 20 tolak 6, iaitu 14. Jadi sebenarnya jumlah antara kuartil itu adalah nak lihat apakah beza antara nilai yang ke-25% dengan nilai yang ke-75%, iaitu 3/4 lah. Jadi kita mengambil kira jumlah di antara tengah-tengah ni. Inilah dipanggil sebagai jumlah antara kuartil. Dan inilah caranya macam mana kita bezakan dengan jumlah. Jumlah tu kita ambil daripada nilai paling kecil dengan paling besar. Jadi itulah bezanya jumlah antara kuartil dengan jumlah dah. Jadi untuk soalan B, kalau anda nak cuba dahulu, anda boleh pauskan video dahulu. Cuba dahulu sebelum lihat penerangan daripada video ini. Jadi untuk B itu, sama seperti langkah pada A, kita perlu tentukan dulu bilangan datanya, tengoknya ganjil atau genap. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sekali lagi 9 ni adalah ganjil. Jadi kita boleh tentukan kita punya median dahulu, iaitu tengah-tengah. Jadi saya akan potong depan, potong belakang, potong depan, potong belakang, potong depan, belakang, depan, belakang. Median saya adalah di tengah-tengah ini. Selepas tu saya perlu tentukan bilangan data di depan dan belakangnya. Di depan tu ada 4, di belakangnya adalah 4 juga. Jadi 4 ni adalah bilangan genap. Maka saya perlu puratakan dua nilai di tengah-tengah ini untuk menentukan saya punya kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Jadi untuk kuartil pertama tu saya perlu puratakan 14 dengan 14 atau bahagi 14 dengan 14, iaitu saya dapat 14 lah.
Untuk kuartil ketiga pula, saya akan puratakan 20 dengan 21. Bahagikan, saya dapat ni 20.5. Jadi saya ambil julak antara kuartil tu. Perlu tolakkan dua ni, iaitu sama dengan 20.5 tolak 14, iaitu 6.5. Jadi begitu caranya menentukan julak antara kuartil. Jadi pastikan anda ikut langkah yang saya sebut tadi, iaitu pertama sekali kita mesti susunkan data tu mengikut satu tertib menaik dahulu. Lepas tu tentukan median. Lepas tu tentukan bilangan data sebelum median dan selepas median. Untuk lihat sama ada dia dalam bentuk ganjil atau genap. Kalau ganjil kita ambil saja nilai tengah-tengah tu. Kalau genap kita perlu puratakan dua nilai di tengah-tengah. Lepas tu baru kita tolak untuk menentukan julak antara kuartil. Jadi ada lebih banyak langkah lah berbanding dengan julat. Jadi mari kita lihat pula menentukan julak antara kuartil untuk jadual. Jadi tentukan julak antara kuartil bagi jadual kegerapan berikut. Jadi skor dengan bilangan murid. Jadi saya nak tukar sedikit langkah yang berbanding dengan buku teks. Dalam buku teks tu dia gunakan kegerapan longgokan. Iaitu kegerapan tu dijumlahkan. Untuk saya lebih suka gunakan cara semasa kita tentukan median dalam jadual kegerapan. Iaitu kita tentukan kedudukan data tu. Jadi nak tentukan kedudukan data tu, kita hanya perlu susunkan bilangan murid tu. Iaitu yang 3 ini maksudnya adalah murid pertama sampai murid ketiga. Selepas tu, untuk kumpulan skor 3 tu, kita mesti tambah 1. Iaitu murid keempat sampai murid yang ke-8 adalah mendapat skor 3. Selepas tu, yang skor 4 tu adalah bermula dengan murid ke-9 sampai ke-14. Tambah lagi 1, ini adalah murid yang ke-15 sampai ke-22. Tambah 1, murid yang ke-23 sampai 22 tambah 12 sama 34. Lepas tu murid seterusnya, murid ke-35 sampai ke-41 dan 42 sampai ke-44. Jadi di sini sekali lagi kita punya jumlah murid tu adalah genap tu. Kita perlu tahu median tu adalah di antara murid yang ke-22 dan ke-23. Iaitu kalau kita nak tentukan median tu, kita sebenarnya perlu puratakan nilai 5 dan 6. Dan disebabkan kita bukan nak tentukan median, kita nak tentukan kita punya kuartil. Jadi cara senang tu adalah kita nak lihat depan tu ada berapa bilangan dan belakang tu ada berapa bilangan. Jadi depan ini kita ada 22 orang. Ada 22. Belakang ni pun ada 22. Maksudnya sekali lagi ini adalah bilangan genap. Jadi nak carikan ni adalah kita punya kuartil pertama tu mesti kena puratakan nilai tengah-tengah iaitu yang ke-11 dengan yang ke-12. Manakala yang belakang ni pula kita perlu jumlahkan yang 22 tu tambah dengan 11 dia akan jadi 33 dengan 34. Jadi kita perlu carikan di manakah kita punya nilai atau skor untuk murid yang ke-11 dan 12 dan skor untuk murid ke-33 dan 34. Jadi kita punya kuartil pertama tu adalah daripada pelajar ke-11 dan 12 dan kebetulan 11 dan 12 tu adalah dalam kumpulan yang sama iaitu kita ambil skor 4 sahaja. Jadi kuartil pertama tu adalah skor 4. Manakala kita punya kuartil yang ketiga tu adalah antara 33 dan 34. Sekali lagi 33 dan 34 dalam kumpulan yang sama iaitu nilainya adalah 6. Jadi kuartil ketiga tu adalah 6. Maka kita punya julak antara kuartil tu kita perlu tolakkan 6 dengan 4 sahaja iaitu nilainya adalah 2. Jadi untuk jadual kegerapan, semasa kita nak tentukan kuartil tu, saya nasihatkan anda mesti kena tentukan kedudukan kegerapan kita. Selepas tu kita tentukan adakah yang bilangannya genap atau ganjil. Kalau genap, anda mesti kena puratakan dua nilai di tengah-tengahnya. Dan kalaulah nilai itu daripada satu kumpulan yang sama, semestinya dia dapat nilai yang sama lah.
Kalau dia kumpulan yang berlainan, maka you kena puratakan dua nilai tu daripada kedua kumpulan yang berlainan tu. Contohnya macam median. Kalau kita nak tentukan median, sebenarnya dia kena puratakan nilai yang ke-22 dengan 23, iaitu median tu sebenarnya 5 tambah 6 bahagi 2, iaitu 5.5. Jadi sebenarnya kita pernah belajar ini semasa kita punya tingkatan 2 lah. Jadi anda boleh imbas kembali. Kalau anda nak lihat balik, saya akan tag video tingkatan 2 di video ini juga. Jadi begitulah nilai untuk jumlah antara kuartil bagi jadual kegerapan. Jadi mari kita teruskan dengan sukatan yang ketiga dan keempat. Jadi yang ketiga dan keempat tu adalah varian dan sisihan piawai. Sebenarnya dua rumus ni adalah hampir serupa. Bezanya hanya adalah untuk sisihan piawai sebenarnya adalah tambahkan punca kuasa 2 untuk varian kita. Jadi anda akan perhatikan rumus adalah hampir serupa. Dan rumus kita ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada 2. Maka semasa kiraan tu kita sebenarnya adalah bebas untuk memilih mana satu yang kita mahu. Biasanya kita akan pilihkan cara kerja yang lebih senang lah. Jadi di sini kita perlu pandai untuk lihat simbol tu. Kita ada beberapa simbol yang perlu kita tahu. Iaitu bentuk seperti E atau M yang menegak tu sebenarnya dipanggil sebagai sigma. Iaitu jumlah. Dan kita punya N besar itu sebenarnya adalah jumlah bilangan data kita. Dan kalau kita X tu dengan satu palang di atas tu sebenarnya adalah kita punya min atau purata. Jadi kita punya rumus tu biasanya akan dibekalkan semasa ujian lah. Jadi kita setakat perlu pandai untuk menggunakannya sahaja. Jadi mari kita lihat contoh pertama. Jadi contoh pertama tu kita lihat dahulu varian. Tu varian dan sisihan piawai kita mesti cari dahulu min. Jadi apa min itu adalah kita perlu jumlahkan semua data tu lepas tu bahagi dengan bilangan data. Jadi tentukan varian bagi set 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kaedah 1 tu merujuk kepada rumus ini, manakala kaedah 2 tu adalah merujuk kepada rumus ni. Jadi anda boleh bandingkan lah manakah langkah 1 yang lebih senang dikira. Jadi di sini kita kirakan dahulu kita punya min, iaitu kita perlu tambahkan semua nilai itu, iaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Lepas tu bahagi dengan bilangan data iaitu 5. Jadi di sini kita kirakan kita dapat ni 15. Bagi 5 kita dapat min tu adalah 3. Jadi untuk kaedah 1 tu kita perlu tuliskan jumlah beza antara setiap data dengan kita punya min, iaitu purata. Lepas tu bahagi dengan kita punya bilangan data. Jadi di sini setiap satu nilai itu 1 kena tolak dengan min, iaitu 3. Kuasa 2 kan. Seterusnya kita akan teruskan dengan data kedua, iaitu 2 tolak dengan 3 bahagi 2. Lepas tu kita tambah lagi kita punya 3 tolak 3 kuasa 2. Lepas tu kita 4 tolak 3 kuasa 2. Tambah lagi 5 tolak 3 kuasa 2. Lepas tu kita perlu bahagikan dengan kita punya bilangan data. Jadi selepas tu kita boleh tekan kalkulator untuk menentukan nilai kita. Jadi sebenarnya bahagian ni kita hanya perlu uji kita punya macam mana kita tekan dengan tepat sahaja. Iaitu kita tekankan, kita perlu kurungkan lagi satu sebab kita nak kurungkan semua. 1 tolak 3 kuasa 2. Tambah dengan 2 tolak 3 kuasa 2. Tambah dengan 3 tolak 3 kuasa 2. Tambah dengan 4 tolak 3 kuasa 2. Tambah dengan 5 tolak 3 kuasa 2 kan. Lepas tu tutup kurungan bahagi dengan 5. Jadi di sini kita punya varian tu kita akan dapat adalah sama dengan 2. Jadi begitulah caranya. Sebenarnya agak mudah saja. Untuk kaedah kedua, apa bezanya adalah kita kuasa 2 kan semua data tu. Lepas tu kita tolak dengan kita punya min kuasa 2. Jadi kita akan hasilkan jawapan yang sama juga. Jadi di sini kita boleh 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2 dan 5 kuasa 2 bahagi dengan 5. Lepas tu tolak dengan kita punya min kuasa 2 iaitu 3 kuasa 2. Jadi kalau anda bandingkan 2 tu sebenarnya untuk set data tu, kalaulah kita punya set data, sebenarnya kaedah kedua tu adalah lebih mudah digunakan. Kaedah 2 tu kita boleh mengelakkan daripada berulang-ulang tolak tu.
Jadi kita hanya tolak sekali dengan min kuasa 2 tu. Jadi sekali lagi kita boleh tekan kalkulator. Jadi kita hanya sekat letakkan kurungan 1 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2 tambah dengan 4 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. Tutup kurungan. Lepas tu bahagi 5 tolak dengan 3 kuasa 2. Jadi sekali lagi saya akan dapat nilai yang sama, iaitu 2. Jadi antara dua langkah itu, kalau untuk sedata saya akan nasihatkan anda gunakan kaedah kedua lah. Sebab kita boleh mengelakkan daripada kita tolak min berulang kali. Jadi begitulah contoh untuk ni. Jadi mari kita teruskan pula untuk sisihan piawai. Jadi kalau sisihan piawai itu sebenarnya dia tambahkan lagi satu langkah, iaitu punca kuasa 2 sahaja. Jadi di sini kita tentukan sisihan piawai bagi set data ini 6, 7, 8, 11, 13 dan 15. Jadi seperti tadi, kita mesti tentukan kita punya min dahulu. Jadi kita kena jumlahkan semua nombor ni. Lepas tu kita perlu bahagikan dengan bilangan data, iaitu di sini ada 6 nombor. Jadi tekan kalkulator. Jadi buka kurungan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Lepas tu bahagi dengan 6. Jadi di sini dia punya min adalah 10. Jadi kita tuliskan dahulu langkahnya, iaitu langkah yang pertama tu adalah gunakan beza untuk semua. Jadi kita tolakkan satu persatu. Jadi data yang pertama tu 6 tolak 10 kuasa 2, 7 tolak 10 kuasa 2, 8 tolak 10 kuasa 2. Okay, untuk menjimat tempat tu saya gunakan baris kedua. Kalau anda terkekalkan dalam satu baris yang samalah, iaitu 11 tolak 10 kuasa 2, 13 tolak 10 kuasa 2 dan 15 tolak 10 kuasa 2. Bahagi dengan di sini berapa bilangan? Ada 6. Jadi selepas tu kita hanya perlu tekan kalkulator sahaja. Jadi kena tekan hati-hati. Jadi sekali lagi kita perlu tekan kalkulator, tekankan punca kuasa 2, lepas tu tekan pecahan dan kita tekankan satu persatu. 6 tolak dengan 10 kuasa 2 tambah dengan 7 tolak dengan 10 kuasa 2 kan. Jadi tekan hati-hati, pastikan jangan ada kesilapan, sebab kalau tekan salah satu nombor tu salah, anda akan dapat jawapan yang salah. Jadi 11 tolak dengan 10 kuasa 2 tambah lagi kurungan 13 tolak 10 kuasa 2 tambah lagi 15 tolak 10 kurungan kuasa 2. Lepas tu turun ke bawah, iaitu bagi 6. Jadi kita akan dapat nilai itu adalah 3.265. Disebabkan belakang tu 9 dengan 8 tu kita boleh buat bundaran, iaitu kita akan dapat 3.266. Langkah ni akan leceh sikit sebab kita melibatkan tolakan untuk semua data tu dengan min. Untuk langkah ni agak panjang. Jadi saya nasihatkan semua gunakan kaedah 2 lah, iaitu kaedah yang lebih mudah, di mana kita hanya perlu tolakan dengan min sekali sahaja. Iaitu kita tuliskan yang kuasa 2 kan semua data tu, iaitu 6 kuasa 2, 7 kuasa 2, 8 kuasa 2, 11 kuasa 2, tambah 13 kuasa 2, tambah 15 kuasa 2, bahagi dengan 6. Lepas tu tolak dengan kita punya min kuasa 2. Dan di sini tengok langkahnya memang lebih pendek. Dan anda perlu gunakan baris yang sama. Disebabkan saya tak cukup luang, baru saya tulis seperti ini ya. Jadi kembali kepada kita punya calculator. Dan kita tekankan jawapannya. Jadi mari kita perhatikan. Okey, punca kuasa 2. Jadi sekali lagi tekankan dulu pecahan. 6 kuasa 2 tambah dengan 7 kuasa 2 tambah dengan 8 kuasa 2 tambah dengan 11 kuasa 2 tambah dengan 13 kuasa 2 tambah dengan 15 kuasa 2. Lepas tu kita perlu bahagi dengan 6 dan kita perlu tolak dengan 10 kuasa 2. Jadi kita akan dapat jawapan yang samalah, iaitu 3.266. Semasa menentukan kita punya varian dan sisihan piawai untuk set data tu, saya nasihatkan anda gunakan kaedah 2 kerana kita tak perlu tolakkan min itu berulang kali. Jadi begitu saja untuk yang ni. Mari kita lihat contoh takhir, iaitu menentukan varian dan sisihan piawai untuk jadual kekerapan.
Jadi untuk yang bahagian ni sebenarnya apa bezanya adalah kita perlu darabkan dengan kekerapan. Iaitu menentukan kita punya min pun adalah kekerapan darab dengan kita punya data. Jadi mari kita lihat contoh tu untuk kaji secara terperinci macam mana kita kirakan varian dan sisihan piawai melibatkan jadual kekerapan. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dibawa oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung varian dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Jadi maksudnya adalah untuk bilangan buku sifar tu ada 3 murid, ada satu buku tu ada 5 dan seterusnya. Jadi seperti biasa kita mesti tentukan kita punya min dahulu. Jadi nak tentukan min tu, sigma fx tu maksudnya adalah kekerapan darab dengan kita punya data. Jadi kekerapan tu adalah 3, bilangan buku tu adalah sifar. Tambah dengan kita punya 5 darab 1, tambah dengan 8 darab dengan 2, tambah dengan 2 darab dengan 3, tambah dengan 2 darab 4. Lepas tu bahagikan dengan kita punya bilangan murid iaitu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Jadi saya nasihatkan semua semasa kita susun tu, kita pastikan kita susunkan kita punya kekerapan di luar, lepas tu data tu atau kita punya bilangan buku tu di dalam. Supaya kita mudah untuk membezakan mana satu adalah kekerapan, mana satu adalah data X tu. Selepas tu kita hanya tekan kalkulator sahaja. Jadi bahagian ni memang macam tadi, tekan kalkulator sahaja. Tekan pecahan. Lepas tu 3 darab sifar tu sebenarnya kalau anda cepat anda boleh tekan sifar sendirilah. Lepas tu 5 darab 1 tu 5. Lepas tu 8 darab 2 tu 16. Lagi 2 darab 3 tu 6. 2 darab 4 tu 8. Kalau anda tak boleh, baru anda tekan satu persatu lah darab tu. Jadi 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Jadi di sini saya akan dapat kita punya min tu adalah 1.75. Jadi saya akan gunakan kaedah 1 dahulu untuk menunjukkan kita punya varian dan sisihan piawai. Jadi di sini tentukan kita punya varian dahulu, iaitu saya akan gunakan kaedah ini. Kaedah ini adalah kita akan tolakkan setiap data tu dengan kita punya min. Lepas tu jangan lupa di sini bezanya adalah kita perlu darabkan setiap satu beza tu dengan dia punya kekerapan. Jadi yang pertama tu kekerapannya adalah 3 dan nilai data tersebut adalah sifar tolak dengan kita punya min 1.75 kuasa 2. Lepas tu kita teruskan dengan kedua 5 1 tolak dengan 1.75 kuasa 2. Lepas tu kita ada 8 2 tolak dengan 1.75 kuasa 2. Jadi memang agak leceh sebab kita perlu tolak satu persatu. Jadi 2 darab dengan 3 tolak 1.75 kuasa 2. Dan kita punya 2 darab dengan 4 tolak dengan 1.75 kuasa 2. Bahagi dengan kita punya n iaitu bilangan data di sini ada berapa? Iaitu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Jadi tulis semula lah. Jadi kalau anda tahu bilangannya, anda boleh tuliskan bilangannya juga. Jadi di sini kita tekan kalkulator kita. Jadi kita tekankan pecahan dahulu. Lepas tu hati-hati kita perlu tekan semua dengan tepat. Jadi sifar tolak dengan 1.75 kuasa 2 tambah dengan 5 darab dengan 1 tolak 1.75. Lepas tu hati-hati ya, ada silap sini. 1 tolak dengan 1.75 kuasa 2 tambah dengan 8 kurungan 2 tolak 1.75 iaitu kurungan kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 3 tolak 1.75 kuasa 2 tambah dengan 2 darab dengan 4 tolak 1.75 kuasa 2. Lepas tu kita turun ke bawah iaitu bahagikan dengan 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Jadi kita akan dapat ni adalah 1.2875. Dan kita punya varian sudah dapat. Maka kita sisihan piawai tu hanya setakat punca kuasa 2 kan nombor ini. Iaitu kita tekan punca kuasa 2. Iaitu kita tekan punca kuasa 2. 1.2875
adalah kita dapat 1.134. 6 tu bunyakan jadi 7. Jadi begitulah jawapan untuk bahagian ni menggunakan kaedah 1. Jadi saya juga nak tunjukkan bahawa kita ada kaedah alternatif atau kaedah 2 dengan menggunakan bahagian ni. Jadi untuk carikan bahagian ni adalah lebih mudah kalau kita lukiskan jadual. Tetapi ini adalah satu alternatif sajalah. Kalau anda rasa leceh, sebenarnya anda boleh gunakan kaedah 1 ini untuk kirakan. Jadi mari kita lihat pula. Jadi kenapa kita perlu wujudkan jadual ni sebenarnya adalah daripada kaedah alternatif tu atau kaedah 2 tu, kita nampak kita ada beberapa kumpulan nombor tu. Iaitu ada kumpulan nombor ini. Jadi kita lebih mudah untuk kita carikan satu persatu. Jadi tadi kita punya min tu kita sudah kira. Jadi kita boleh guna balik. Min kita sebenarnya adalah 1.75. Maka ini kita sudah kira. Nanti kita hanya perlu kuasa duakan sahaja. Jadi saya akan isi balik kita punya data. X tu adalah kita punya bilangan buku iaitu sifar 1, 2, 3, 4. F tu adalah bilangan murid iaitu kegelapan 3, 5, 8, 2, 2. Dan di sini saya perlu carikan jumlah kegelapan iaitu jumlahkan semua ni saya akan dapat 20. Dan kita punya fx tu adalah f darab dengan x iaitu 3 darab sifar, 5 darab 1, 5. 8 darab 2 tu adalah 16. 3 darab 2 tu adalah 6. 4 darab 2 tu 8. Jadi di sini pula sigma fx tu adalah sama dengan jumlahkan semua ni saya akan dapat 35. Dan saya punya x kuasa 2 pula adalah kuasa 2 kan data tu. Sifar kuasa 2, sifar. 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. Selepas tu saya perlu darabkan dengan saya punya kegelapan. 3 darab sifar tu, memang sifar aja. 5 darab 1, 5. 8 darab 4, 32. 9 darab 2, 18. 2 darab 16 tu, 32 juga. Jadi saya punya jumlah untuk kegelapan darab x kuasa 2 tu adalah sama dengan 87. Jadi selepas saya dah nilai ni, sebenarnya saya hanya perlu isi balik ke dalam ni. Bahagian lecehnya adalah bahagian nak lengkapkan jadual tu lah. Selepas kita ada jadual tu, sebenarnya langkah ni agak mudah saja. Nak tentukan kita punya variant tu, kita hanya perlu isikan maklumat yang ada tu. Sigma fx kuasa 2 tu adalah bahagian ni iaitu 87. Bahagi dengan kita punya jumlah kegelapan 20. Tolak dengan kita punya min kuasa 2 iaitu 1.75 kuasa 2. Selepas tu tekan kalkulator lagi. Jadi 87 okey, bahagi dengan 20 tolak dengan 1.75 kuasa 2. Jadi di sini saya akan dapat 1.2875 iaitu sama seperti apa yang saya dapat daripada kaedah 1. Selepas tu saya perlu punca kuasa 2 kannya untuk mencarikan sisihan piawai. Jadi punca kuasa 2 1.2875 ni saya akan dapat kita punya sisihan piawai tu adalah 1.1347 iaitu sama seperti apa kita kirakan dalam kaedah 1. Untuk variant dan sisihan piawai tu kita bebas untuk memilih mana satu yang kita suka untuk mengira nilainya. Jadi biasanya kita gunakan cara yang lebih pendek lah. Iaitu untuk set data tu saya lebih suka gunakan kaedah 2. Iaitu kita tolakkan dengan min sekali sahaja. Manakala untuk jadual kegelapan adalah terpulang kepada anda lah. Kalau anda tak mau gunakan masa untuk lukiskan jadual, maka anda gunakan kaedah 1. Kalau anda rasa lukis jadual lebih senang, anda boleh gunakan kaedah kedua. Jadi anda bebas untuk memilih mana satu yang anda suka. Jadi begitu saja untuk video kali ini, iaitu cara untuk mengirakan julat antara kuartil, varian dan sisihan piawai. Saya akan buat video lagi untuk menerangkan bahagian seterusnya, iaitu tentang kelebihan dan juga kekurangan setiap jenis sukatan dan juga pasal plot kotak dan seterusnya. Jadi setakat itu saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.